timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang sedang menonton di Facebook Live, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS pada pagi ini untuk mendengarkan perbincangan dengan topik yang sangat menarik iaitu hakisan pantai. Bertahan atau biarkan sahaja dan apakah solusinya? Semua itu kita akan bincangkan dalam pentas webinar kita pada pagi ini. Terlebih dahulu, bagi pihak bahagian pengurusan Zon Pantai JPS Malaysia, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kejeraya Malaysia bersama-sama Kementerian Kejeraya Malaysia selaku penganjur webinar kita pada pagi ini sempena sambutan Hari Profession Teknikal Negara 2021 yang diadakan secara maya di platform Zoom dan Facebook Live. Seterusnya, memberi peluang kepada kami untuk berkongsi ilmu dan pengalaman di pejabat kami dalam pentas webinar kita pada pagi ini. Saya, Nurjulaika binti Jamaluddin, bertugas sebagai penolong jurutera di bahagian pengurusan Zon Pantai, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia telah diberi tugas sebagai moderator webinar pada pagi ini. Jadi, kepada anda semua yang sedang menonton live ini, bolehlah copy dan share sebanyak mungkin bagi menarik lebih ramai lagi peserta untuk melihat komen-komen kita pada hari ini kerana ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Hari ini, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan dua orang ahli panel kita yang tentunya sangat berpengalaman untuk mengupas topik webinar kita pada pagi ini. Izinkan saya berpantun sedikit sebelum memperkenalkan ahli panel kita yang pertama. Limau manis dimakan manis, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis, dipandang manis, manis sekali hati budinya. Ya, itulah dia Tuan Haji Zainal Fikri bin Haji Daud yang sekarang ini merupakan pengarah bahagian pengurusan Zon Pantai JPS Malaysia. Dan saya kongsikan sedikit latar belakang beliau. Sebelum ini, beliau adalah pengarah operasi Smart Tunnel dan pejabat lembagan Sungai Muda. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai timbalan pengarah di Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah. Tuan Haji Zainal Fikri merupakan alumni UTM SKA tahun 1981 dan 1986 dan telah berkhidmat lebih 30 tahun sebagai jurutera di Jabatan Perairan dan Saliran Malaysia. Tuan Haji Zainal Fikri juga merupakan lead auditor untuk ISO 9000 dan OHSAS 18000 serta merupakan panel jawatankuasa standard JPS Malaysia. Apa khabar Tuan Haji Zainal Fikri? Khabar baik, Puan Zulaikha. Terima kasih atas pengenalan tersebut. Alhamdulillah. Seterusnya, saya perkenalkan seorang lagi ahli panel kita pada pagi ini. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu tuan yang baik budi. Perkenalkan panel kita yang kedua iaitu Saudara Muhammad Khairul Sabri bin Abdullah yang sekarang ini merupakan Ketua Penolong Pengarah juga selaku Ketua Unit Kawalan Hakisan Pantai di bahagian pengurusan Zon Pantai JPS Malaysia sejak tahun 2014. Beliau telah mula berkhidmat di Jabatan Perairan dan Saliran sejak Disember 2006 dan penempatan pertama beliau di Pejabat Projek Rancangan Tempatan Banjir Lembah Sungai Kelang dan kemudian ditempatkan di bahagian pembangunan modal insan. Sebelum beliau dilantik berkhidmat di Jabatan Kerajaan, beliau juga pernah bekerja di firma perunding angkasa Consulting Services Sdn Bhd, Coastal dan Offshore Engineering Institute serta syarikat pembinaan dalam tempoh 1999 hingga November 2006. Dan beliau juga merupakan SIRIM Certified Lead Auditor untuk OHSAS 18001. Apa khabar Saudara Muhammad Khairul Sabri? Khabar baik,
Puan Moderator, terima kasih atas kenal tersebut. Alhamdulillah. Baiklah. Kalau kita tengok masalah hakisan pantai di Semenanjung ini semakin berterusan, biarpun pelbagai usaha yang membabitkan perbelanjaan jutaan ringgit sudah diambil oleh pihak berkuasa untuk membendungnya. Dan kalau kita lihat setiap tahun terdapat beberapa meter kawasan pantai yang akan terhakis ke dalam laut. Jadi semua ini kita akan kupaskan dalam topik hakisan pantai pada pagi ini bersama-sama dengan dua orang ahli panel kita yang nampaknya sudah tidak sabar ya untuk membincangkan topik ini. Jadi dipersilakan panel kita yang pertama, Tuan Haji Zainal Fikri, dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Moderator, Puan Zulaikha ataupun nama manja dia pejabat Puan Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati semua para pendengar, terutama Datuk Ketua Pengarah JPF Malaysia, Datuk Engineer Rohit Syam Azali, dan juga kalau ada bersama kita hari ini Datuk Seri KPJKR yang merupakan orang kuat untuk sambutan Hari Profession Teknikal Negara. Jadi sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan hakisan pantai, bertahan atau biarkan, apakah solusinya? Saya nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada Urustia Hari Profession Teknikal Negara 2021 dengan moto menggerakkan negara melangkaui aspirasi yang terus memberi peluang kepada JPS. Tahun lepas pun bagi peluang, tahun ini pun bagi peluang, dan insya-Allah saya rasa kita sebagai warga ataupun orang teknikal negara ni kena berbangga. Kitalah tulang belakang negara. Kitalah yang menggelembing tenaga untuk kita sama-sama membangun negara. Jadi alhamdulillah pihak kerajaan telah bersetuju dengan cadangan JKR, saya rasa untuk mengadakan satu hari khas untuk kita menyambut hari ini. Saya berasal dari Kelantan, so kalau ada tergelecoh ayat-ayat tu saya mohon maaf lah. So saya, Puan Moderator tadi ada mulakan dengan serangkap pantun, dua rangkap sebenarnya, khas satu untuk saya, satu untuk Cik Sabri. Jadi saya pun nak memulakan discussion kita pagi ini dengan serangkap pantun juga berkenaan dengan ombak. Rumah kecil tiang 1000, rumah besar tiang selambak. Kecil-kecil kita ditimbang ibu, sudah besar di lambung ombak. Itu adalah satu gambaran bahawa ombak ni merupakan suatu tenaga, satu force yang memang kuat dan memang sangat berpotensi untuk membuat menjadikan hakisan. Dan bila berlaku hakisan pantai, banyaklah yang perlu dilakukan, kajian, perancangan dan pembinaan supaya hakisan pantai itu dapat dikawal. Saya nak berkongsi dengan para pendengar untuk makluman untuk rancangan Malaysia ke-12 ni, kerajaan Malaysia memperuntukkan kepada JPF Malaysia hampir 500 juta untuk kami, untuk bahagian perusahaan zon pantai ni berfikir merancang macam mana kita nak menangani hakisan pantai. Benda-benda ni akan saya dan Cik Sabri bincangkan. Dalam tahun 2021 ni sahaja kita telah belanjakan hampir 50 juta untuk menangani pelbagai isu berkenaan hakisan pantai. Jadi saya mula-mula terlibat dengan hakisan pantai ni sekitar tahun 90-an. Saya di JPS Kelantan pada masa itu. Dan pada masa itu saya rasa ramailah kalau orang yang sezaman dengan saya tahu cerita hakisan pantai Sabak di Kalang Cepua, Kota Baru. So hakisan pantai ini menyebabkan beberapa kampung hilang dan khazanah-khazanah yang bersejarah di sekitar pantai seperti Tugu, tentera British semasa mempertahankan Kota Baru serangan Jepun dalam perangan dalam Perang Dunia Kedua dulu, semuanya terhakis. Itulah kesan daripada hakisan pantai ini sangat besar. So mungkin kita boleh teruskan. Okey, so hala tuju JPS dalam kita membuat
apa-apa kerjalah termasuk pengurusan banjir dan sebagainya adalah 4 konsep utama lah, iaitu untuk mencapai keseimbangan di antara sosioekonomi dan alam sekitar selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan dalam menyokong SDG 14, Sustainable Development Goal, life below water. So pendekatan kita yang pertama sekali kita building with nature. Maknanya kita ikut nature, kita ikut alam sekitar. Jadi kita tidak melawan arus. Maknanya kita ikut alam sekitar. So kita akan buat kajian, kita akan buat perancangan supaya semua pembangunan yang dilakukan itu adalah bersesuaian dengan alam sekitar. Yang kedua, kita nak bring back the beaches. So kalau di Selangor, kita tengok sekarang Hakisan kuat di Morit. Di Pahang, kita tengok di Pantai Nenasi. So sekarang ni di Telipuk dekat Warung Pak Nong tu pun sedang sekarang kita bring back the beaches. So kita kembalikan pantai tadi supaya generasi sekarang dapat menikmati apa yang saya 50 tahun dulu menikmati macam mana Pantai Sabak tu dulu. Kita sejauh patah memandang kita tengok pantai, tapi sekarang dah tak ada. Tapi kita cubalah JPS dan bahagian pengurusan zon pantai akan berusaha untuk kita bring back the beaches. Dan kita juga akan membuat pembinaan yang creating for resilient, yang ada ketahanan. Supaya pembinaan kita itu betul-betul resilient lah untuk menangani force daripada ombak ni. Dan kita juga akan design, akan merancang supaya perancangan kita tu make room for water. Maknanya ada ruang untuk water. Kita tak boleh, sebab water ni, air ni dia dynamic. So dia nak ruang-ruang untuk dia. So kita kena rancang supaya ada ruang khas untuk air ni dan sebagainya. Okey, kita teruskan. So JPS telah membuat kajian lah dari dulu lagi lah. Di Malaysia ni kita boleh bahagikan 3 kategori lah pantai. Berpasir lah yang paling besar, yang warna kuning tu kalau tuan-tuan tak berat. Okey, berpasir, dan kita ada mak berseluk, dan ada juga yang berbatu lah sikit. So kalau daripada kajian kita dapati 76% di Sarawak adalah pantai berpasir dan berlumpur. Sabah 46% pantai berpasir dan berlumpur, dan di Semenanjung Malaysia 72% adalah pantai berlumpur. Jadi berpasir 91% di timur Semenanjung Malaysia. Jadi kalau untuk rekreasi ini kita lebih sesuai pantai-pantai yang berpasir lah. So kita tengok di pantai timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, Cerating dan sebagainya adalah pantai berpasir dan sangat merupakan satu khazanah lah untuk kita sama-sama mempertahankan. Okey, kita teruskan. Okey. So kita di zon pantai ini adalah satu kawasan yang sangat dinamik. Dia sentiasa bergerak dan kita perlu merancang dengan baik, kita perlu mendapatkan data-data yang terbaik sebab dia adalah satu kaitan yang kompleks. Dia adalah interaksi antara angin, ombak dan arus pasang surut. So kalau kita dapati 4 hingga 7 bulan November baru ni kita mengalami fenomena air pasang besar seluruh terutama di Pantai Barat, dan beberapa tempat telah dilanda banjir pantai. Dan daripada rekod JPS ada juga tempat-tempat yang yang baru yang sebelum ni tidak ada dalam rekod kita, ada lagi. So pihak JPS akan lebih proaktif dan akan membuat kajian lah. So antara langkah penyelesaian kepada masalah bersifat site spesifik lah, kita akan buat kajian spesifik, kita akan kena pasti punca, dan dari punca tu kita akan menggunakan keadaan yang sesuai lah untuk kita menangani masalah tersebut dan impak untuk setiap option penyelesaian tu. So daripada penyelesaian tu dia ada impak dia. So untuk setiap perancangan yang dilaksanakan oleh JPS khususnya bahagian pengurusan zon pantai, kita akan tengok impak termasuk kepada flora dan fauna. So dalam kajian kita tu kita akan meliputi kesan kepada manusia, kesan kepada flora fauna, dan insya-Allah kita akan
memperkenalkan mitigasi yang sesuai supaya keadaan itu tidak sebagaimana yang sebut tadi, option kita tu kita akan mengikut nature. So itulah maknanya bukan suatu benda yang mudah lah dalam kita menangani untuk kita menangani masalah hakisan ni. Okey, kita teruskan. So zon pantai ni kalau kita tengok di slide, lambat bergerak di sana. Okay. Tak bergerak. So kita akan dapatilah dia ada coastline, dia ada kawasan laut, kawasan berm dan storm burn untuk kawalan hakisan ke pantai. Kawasan di mana proses daratan dan lautan berintegrasi, penghubung antara darat dan laut digambarkan sebagai bahagian daratan yang terjejas oleh jaraknya dengan laut dan bahagian laut yang dipengaruhi oleh jaraknya dengan darat. So klasifikasi kawasan pantai kita ada backshore, foreshore, nearshore dan offshore lah. Benda-benda ni akan kita gunakan sepanjang discussion kita ni, sepanjang webinar kita ini. Okey, kita teruskan. So kita dapati banyaklah laporan-laporan dalam media massa, media sosial lagi menariklah dengan video dan sebagainya. Kejadian-kejadian hakisan pantai di seluruh negara. Dan rekod-rekod ni memanglah ada dengan JPS, dengan bahagian pengurusan zon pantai, dan kita akan menangani secara holistik, kita akan terangkanlah lepas ni secara lembut dan secara hard untuk kita tengok kesesuaian tempat yang kita akan tangani masalah-masalah tersebut. Okay, next. Ya, itulah sedikit latar belakang bahagian pengurusan zon pantai di mana ianya menyediakan hikmat-hikmat kepakaran dalam pembangunan zon pantai di Malaysia. Baiklah, saya pasti ramai yang ingin tahu apakah yang dimaksudkan dengan topik webinar kita pada pagi ini. Jadi, bolehkah saudara Khairul Sabri untuk menerangkan definisi hakisan pantai ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Moderator, Puan Ju. Okay, basically hakisan pantai ini adalah hakisan keadaan pantai yang merujuk kepada penghausan ataupun pengikiran dan juga pemindahan bahan di kawasan pinggir pantai oleh ejen-ejen hakisan seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji tadi, iaitu ombak, arus dan juga pasang surut lah. So basically itu yang ditarifkan secara ilmiahnya. So kalau sebagai layman yang kita boleh merujuk kepada pengunduran garis pantai sedia ada ke belakang lah. Maksudnya kalau keadaan semula jadi dia sepatutnya dia di depan 2 meter, dan selepas hakisan berlaku dia akan mengundur ke belakang bergantung kepada keadaan rumah tersebut lah. Okay. So kalau kita tengok ni berdasarkan kepada sumber kajian National Coastal Erosion Study yang siap pada 2015, negara kita mempunyai panjang pantai ialah sepanjang 8,840 km. And then di mana di Semenanjung lebih kurang 3,700 meter, di Sarawak 1,200 dan di Sabah lebih kurang 3,700. So daripada total keseluruhan garis pantai ini kita kena pasti sebanyak 1,347 garisan pantai di negara kita yang telah mengalami hakisan. So 1,300 ni kalau kita ikut percentage lebih kurang 15% lah. Maksudnya daripada 15% daripada keseluruhan panjang pantai negara kita ni telah mengalami hakisan, yang mana telah termasuk sama ada di bawah kategori 1 iaitu kritikal, kategori 2 ketara dan kategori 3 ialah boleh diterima. Yang mana taburan ini melibatkan di sepanjang pesisir pantai negara kita lah, sama ada Sabah, Sarawak, Semenanjung dan juga di pantai timur dan pantai barat. Okay. So kalau tengok rincian dari segi taburan hakisan, kalau kita tengok sini di Melaka lebih kurang 3.1% mengalami hakisan, and then di Perlis 0.4%, di Kedah 42%, di Labuan 54%, di Selangor 15.2%. So
basically itulah keadaan semasa berdasarkan kajian 2015 tu telah pantai-pantai negara kita yang telah mengalami hakisan lah. So namun kebelakangan ini sejak 2018 disebabkan oleh perubahan faktor cuaca, perubahan iklim, kita dapati data-data yang kita ada 2015 ni basically dah sedikit outdated compare dengan keadaan sekarang. Namun untuk tujuan penilaian keadaan sekarang, basically kita akan turun ke tapak untuk menilai seri dari segi kritikal. Sejauh mana kritikalnya kawasan hakisan tersebut lah. So setakat ini saya rasa itu saja untuk Okey, jadi mungkin Tuan Haji Zana Fikri boleh ceritakan apakah yang dimaksudkan dengan kategori-kategori hakisan seperti yang diterangkan oleh saudara Khairul Sabri tadi, dan bagaimana pula sesuatu kawasan pantai itu dikategorikan. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Puan Ju. So berdasarkan untuk makluman semua pendengar ataupun penonton Facebook Live dan Zoom pagi ini, kita sebagaimana yang telah disebutkan Cik Engineer Khairul Sabri tadi, kita ada 3 kategori. Yang pertama, kategori kritikal adalah kategori 1, iaitu hakisan semasa kita membuat kajian pada 2016 itu adalah kadar hakisan melebihi 4 meter. Sebab saya nak buang gambar ni macam mana? Sekejap. Okey, melebihi 4 meter setahun. Yang dinilai bersama nilai-nilai ekonomi, pengangkutan, rekreasi, warisan, biodiversiti dan demografi sungai. Maknanya kategori ini bukan sahaja ditentukan oleh kadar hakisan per tahun, tapi nilai-nilai ekonomi di tempat tersebut. Contohnya kawasan tu dia hakisannya melebihi 4 meter setahun, tapi kawasan yang tidak ada penduduk. So mungkin dia masih acceptable, kategori lain. So untuk kategori 1 ni Puan Ju dan semua penonton adalah kadar hakisannya melebihi 4 meter setahun. So mungkin para pendengar tertanya-tanya macam mana JPS menentukan 4 meter ni. So kita akan buat survey. Kita akan buat survey dan kita akan tengok perubahan shoreline tu, garis pantai tu. Dia dah mengundur sebanyak mana. So kita akan buat daripada survey tahunan kita tu. Saya percaya ada juga pendengar-pendengar ini dari pelajar-pelajar universiti. Saya tengok registration Zoom semalam, UTHM, UPM, Universiti Petronas dan sebagainya. So itulah kaedah yang JPS guna. Kita buat survey dan kita akan overlap. So kita nampak dari segi pergerakan shoreline tu. Kalaulah kata tahun ni, tahun lepas di 16 dan dia sekarang ni di 25. So 25 tolak 16, dah 9 meter setahun. So pantai itu dikategorikan sebagai menghadapi hakisan yang kritikal. So kita ada data-data tu dan kita sentiasa updatekan status kategori ini dalam rekod kita melalui kajian-kajian yang kita buat. Sebagaimana yang saya telah maklumkan dalam webinar yang lepas, ISMP. Dalam kajian-kajian ISMP kita, Integrated Shoreline Management, kita akan mengkategorikan semula kategori 1 dan kategori 2 berdasarkan keadaan semasa itu. Kalau dalam kawasan hakisan dulu tidak ada perumahan, tapi sekarang dah ada perumahan. So dia akan berubah kepada kategori-kategorinya. Okey, yang seterusnya untuk kategori 2 adalah hakisan ketara yang kita definisikan ketara yang tadi kritikal. Kadar hakisan di antara 1 hingga 4 meter setahun yang dinilai bersama nilai-nilai ekonomi juga, pengangkutan, rekreasi, warisan, biodiversiti dan demografi. Warisan pun kita ambil kira. Sebab ada satu kes di Kuala Nerus, saya rasa. Dia memang hakisan. Sekarang Kuala Nerus penduduk Pulau Terengganu saya kata tahulah. Sekarang amat kritikal. Dan kita juga dapati situ ada satu telaga yang berusia lebih daripada 100 tahun. So benda-benda macam ni pun kita akan ambil kira dalam kajian kita dan kita akan meletakkan kategori hakisan ni berdasarkan kepada benda-benda inilah. Kadar hakisan per tahun
dan keadaan persekitaran dia. Seterusnya, kategori 3, hakisan ni yang kita boleh terima. Keadaan hakisan kurang dari 1 meter setahun yang dinilai sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan kita bagi contoh ni dipapar. Keadaan ni keadaan masih boleh diterima dan kita dari segi prioritinya tidak akan mengambil tindakan lagi. Cuma kita akan memantau dan kita akan sentiasa mengemaskini rekod kita supaya kita dapat mengesan di peringkat awal. Kalau dah berlaku hakisan ni nak ke arah kategori 2 dan ke arah kategori 1, so tindakan yang seterusnya akan kita buat di peringkat awal lagi. Okey, yang seterusnya. Okey. Okey, jadi kita dah tahu bagaimana sesuatu kawasan pantai itu dikategorikan dan apakah pula ejen-ejen yang telah menyebabkan sesuatu hakisan pantai ini berlaku. Boleh saudara Khairul Sabri terangkan? Okay, baik, terima kasih Puan Ju. Okay, basically bila kita cakap macam mana, apakah ejen-ejen yang menyebabkan hakisan itu berlaku, basically kita ada 4 faktor yang seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji tadi. Kita ada faktor ombak, pasang surut, angin dan juga arus. So seperti mana kita tahu, kawasan pantai ini kawasan yang sangat dinamik. So ejen-ejen inilah yang sentiasa berinteraksi antara satu sama lain, yang boleh menyebabkan hakisan itu berlaku, sama ada secara semula jadi ataupun secara disebabkan oleh tangan-tangan manusia lah. So bila hakisan berlaku, basically dia akan menyebabkan hilangnya keseimbangan dari pantai dan macam mana berlakunya hakisan tu dia bergantung juga pada jenis pantai. Macam dimaklumkan tadi, lebih awal tadi kita ada pantai yang jenis berpasir, pantai berbatu dan juga pantai berlumpur. So basically untuk pantai yang mudah mengalami hakisan adalah pantai yang berpasir lah, dan juga pantai yang berlumpur. Okay. Dan juga hakisan pantai ini juga merujuk kepada bergantung kepada bentuk muka bumi di kawasan pinggir pantai tersebut lah. So seperti mana sebagai makluman para pendengar semua, ombak ni adalah keadaan semula jadi di mana wujud disebabkan oleh tindakan geseran. Bila angin bertiup di permukaan laut ni, dia akan membentuk mengubah kelajuan ombak tu, akan memberikan daya kepada permukaan air untuk membentuk ombak lah. So arus juga disebabkan oleh perbezaan perubahan tiupan angin lazim serta kesan daya kairolisis ataupun putaran bumi. Okay. And then angin ni ialah fenomena semula jadi yang akan sentiasa bertiup, dan bergantung, kekuatan angin tu bergantung kepada phase length lah kebiasaannya. Phase length tu kalau nak mudahnya ialah jarak daratan ke daratan. So kalau kita tengok phase length ni untuk kawasan pantai barat dia pendek. Sebabnya kita ada Pulau Sumatera, Indonesia yang bersebelahan dengan negara kita lah. So dia punya jarak clearance, jarak darat ke darat itu pendek. So compare dengan di belah pantai timur yang mana boleh mencapai ribuan kilometer sehingga ke tanah besar China lah. So that's why bila kita tengok, kalau kita tengok secara naturalnya and then berdasarkan kepada monsun-monsun yang terlibat di negara kita, monsun timur laut memberikan ombak yang besar. So bagaimana ombak itu besar terhasil disebabkan oleh itulah jarak phase length daripada tenaga angin tadi. Okey, dan juga faktor lain ialah faktor pasang surut yang mana ini melibatkan pergerakan di antara matahari, bumi dan juga bulan lah. So kitaran semula jadi itu menyebabkan pasang surut itu sentiasa berlaku lah. Okey. Baiklah, boleh saudara Khairul Sabri ceritakan sedikit apa sebenarnya punca-punca hakisan pantai ini terjadi? Baik, kita boleh kategorikan hakisan ini berpunca daripada dua lah. Satu dari segi semula jadi dan satu lagi disebabkan oleh tindakan manusia lah. So basically untuk yang
hakisan semula jadi ini disebabkan oleh tindakan tadilah, tindakan ejen-ejen seperti mana yang dimaklumkan tadi, ombak, pasang surut, arus dan juga angin lah. So yang ini ejen morfologi pantai. So bila berlakunya keadaan ekstrim, dia akan memburukkan lagi lah keadaan hakisan yang disebabkan oleh faktor semula jadi. And then perubahan cuaca seperti mana daripada macam contoh di Malaysia kita ada monsun timur laut, monsun barat daya. So basically perubahan monsun itu juga merupakan punca yang boleh tindakan semula jadi yang boleh menyebabkan hakisan itu berlaku lah. Tidak lupa juga satu lagi punca yang kita boleh consider. So berdasarkan kajian kajian Nahrim berkenaan sea level rise. So itu juga merupakan satu punca lah semula jadi yang boleh membantu menguatkan lagi kadar hakisan di kawasan pantai kita lah. Tsunami pun juga boleh menyebabkan hakisan sebab tsunami dia jarang berlaku, tapi once dia berlaku dia akan bawa satu energi ombak yang sangat besar kepada garis pantai kita dan menyebabkan limpahan dan mudahnya berlaku hakisan disebabkan oleh inilah limpahan tadi tu. So inilah contoh gambar-gambar yang kita dapat capture lah keadaan ketika ombak air pasang besar dan ombak kuat berlaku dan juga luruan di bot berlaku, storm surge kan. So keadaan ini akan menyebabkan kita punya garis pantai yang kurang stabil ni akan mudah terhakis lah. Ini juga keadaan di kawasan pantai barat Malaysia bila ombak besar berlaku dan juga ketika air pasang besar berlaku, dia akan menyebabkan limpahan itu berlaku lah dan juga menyebabkan kerosakan kepada garis pantai kita. So ini contoh lagi di Tanjung Piai. Kalau dulu saya ingat masa saya pergi tu kita jauh kita jalan ke laut untuk sampai ke satu pelantar yang besar. And then kami pergi bersama Tuan Haji baru ni yang bulan 10 tu Haji . So yang pelantar yang besar tu dah tak ada sebab disebabkan oleh tindakan ombak kawasan tu menyebabkan kegagalan struktur kat situ dan juga kita tengok banyak bakau-bakau yang rosak lah disebabkan oleh kurangnya perlindungan kepada kawasan tersebut lah. So ini juga keadaan hakisan berlaku lah seperti mana di Kuala Sungai Sepan Sarawak. So ini berdasarkan Nahrim punya study tadi saya kata impak sea level rise tu boleh mengganggu kita punya kestabilan pantai lah. Baiklah, kita telah dengar tadi penerangan saudara Khairul Sabri berkenaan punca-punca hakisan dari semula jadi. Jadi Tuan Haji Zainal Fikri, bagaimana pula yang dikatakan faktor manusia ini telah menyumbang kepada berlakunya hakisan pantai? Silakan. Okey, terima kasih Puan Ju. Kita biasa dengarlah ceramah-ceramah daripada ustaz, ulama-ulama. Kerusakan di laut dan di bumi ini ada disebabkan oleh tangan-tangan manusia. So, okey, kita tengok next. So, antara punca-punca yang boleh menyebabkan hakisan adalah pembangunan berhampiran pinggir pantai yang tidak terkawal. Saya tidak kata kita tak boleh bangunkan pinggir pantai, tapi kita kena bangunkan secara sistematik. So, untuk tujuan ini, pihak JPS dari tahun 1987 lagi, cuba saya baca, okey, telah mengeluarkan satu garis panduan JPS bilangan 197 untuk diguna pakai oleh semua pemaju, konsultan, perunding dan sebagainya untuk mengemukakan laporan kepada JPS sebelum sesuatu pembangunan diluluskan. Dan dalam garis panduan tersebut kita telah mencadangkan supaya untuk pantai berpasir, anyakan bangunan mesti lebih daripada 60 meter dari mean high level, supaya water level, supaya ada ruang, kita make room for water tadi, supaya ada ruang untuk ombak tadi berfungsi seperti biasa. Untuk pantai berlumpur pula kita perlukan lebih daripada 400 meter daripada
garis pantai supaya tidak berlaku hakisan yang boleh menjejaskan struktur tersebut. Jadi memanglah benda ni telah lama dilaksanakan dan insya-Allah jika semua kita patuh dari segi garis panduan yang telah disediakan oleh pakar-pakar pantai JPS daripada tahun 97 lagi. So insya-Allah kita boleh mengawal lah hakisan pantai ini dan kita menyediakan satu ruang yang selesa lah untuk pergerakan pantai ini. Shoreline tadi yang telah saya sebutkan tadi adalah bersifat dinamik. So oleh itu kita kena sediakan ruang. Kita dah anticipate benda ni akan berlaku, so kita kena ada ruang dan dia akan ada pergerakan, ada penambahan dan dia ada kehakisan. So bila kita bagi anjakan tadi, ada ruang lah untuk berlaku hakisan dan sebagainya, sebab pantai ni dia akan ambil, dia akan hantar balik. So kita jangan ganggu keseimbangan untuk pergerakan pasir tadi. Okey, yang kedua, inilah contoh lagi pembangunan kawasan pelancongan yang tidak terkawal. So gerai makan dibina dalam kawasan garis pantai, pembinaan struktur dinding konkrit seawall yang terlalu hampir tak mengikut garis panduan JPS. Pembinaan pusat pelancongan berhampiran garis pantai ini mengganggulah kepada keseimbangan ataupun pergerakan pasir di garis pantai. Melaksanakan kerja penambakan laut bagi membina hotel dan resort dan sebagainya tanpa kajian. So dalam garis panduan tadi kita telah mensyaratkan supaya diadakan kajian. Apakah impak daripada struktur-struktur yang akan kita bina. So kita dah boleh anticipate, kita dah boleh macam ramalan, kita dah tahu 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang macam mana garis pantai kita itu kalau kita buat benda-benda macam tu. So analisa tu pihak konsultan perlu mengemukakan kepada JPS untuk kami teliti dan kita akan tengoklah pengesyuaran dari segi mitigasi yang akan disuruhkan oleh perunding tadi untuk pihak pemaju laksanakan. Bukan kata secara 100% tak boleh. Kita kena tengok kepada hasil kajian. Termasuk jugalah ni membina kawasan kediaman pun ada di bawah. Sebab kawasan pantai ni sebagaimana yang kita tahu, satu tempat yang nyaman, satu tempat yang memang menjadi kesukaan ramai. So ramailah yang nak buat pelancongan, rumah kediaman berhampiran pantai, tapi kena buat kajian dan kena pastikan tidak ada gangguan ataupun tidak ada gangguanlah kepada keseimbangan kawasan pantai. Pergerakan pasir tadi, okey. Dan juga pembangunan ni kadang-kadang membuatkan pemusnahan ciri perlindungan semula jadi. So sebagaimana kita tahu, Allah Ta'ala mencipta pantai dan dia ada perlindungan untuk pantai. So antara perlindungannya adalah pokok-pokok bakau tepi sepanjang garis pantai itu. Kalaulah perlindungan semula jadi ini dibuang secara sewenang-wenang, mereka akan berlakulah hakisan pantai. So kita kata pembersihan hutan paya bakau dan untuk aktiviti aquaculture, untuk perikanan dan sebagainya boleh menyebabkan kawasan itu menjadi tidak ada perlindungan. So kita tahu fungsi hutan paya bakau ni yang pertama sekali untuk melindungi kawasan pinggir pantai, menstabil sedimen dan penahan ombak. Sebagaimana saya sebut dalam pantun saya tadi, ombak ni mempunyai satu tenaga yang sangat kuat. So pokok bakau ni boleh menjadi penghalang pertama, buffer yang pertama yang boleh menyerap tenaga dari ombak tadi dan seterusnya tidak menyebabkan hakisan pantai. So zon penampan antara lautan dan daratan lah. So kita panggil satu line pokok bakau tu adalah zon penampan, buffer zone di antara lautan daratan dan juga penghalang kemasukan air masin ke dalam sungai. Ini pun satu benda yang serius. Maknanya kalau kita ganggu kestabilan pantai ni, salt water intrusion makin jauh. So kita tahu semasa air pasang, air laut akan masuk ke sungai dan kadang-kadang kita ada loji rawatan air di pinggir-pinggir sungai tu yang ambil air itu sebagai bekalan untuk satu bandar, satu daerah
So bila air masing tidak ada buffer ni menyebabkan intrusion air laut ni semakin jauh ke darat. So ini boleh menyebabkan loji rawatan air tadi ada kes-kes sampai hingga tidak boleh digunakan. Ini adalah satu pembaziran yang besar lah kepada kerajaan, dah banner loji rawatan air, tetapi kerana masalah-masalah air masing dan sebagainya, loji rawatan air itu tak boleh digunakan dan ratusan ribu lah yang akan terjejas. Okey, yang seterusnya gangguan kepada anggota endapan. So sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, garis pantai ini dia ada give and take, dia ada ambil, kadang-kadang ombak ambil and then dia ada cycle yang lain dia hantar balik. So kalau kita buat construction tepi pantai tanpa kajian, itu merupakan gangguan kepada angkutan endapan. So pergerakan endapan ataupun pasir sepanjang shoreline tu boleh terganggu dan menyebabkan hakisan. Itulah yang JPS memperkenalkan garis panduan tadi supaya setiap projek pembangunan yang hendak dilaksanakan tu mestilah dibuat kajian yang menyeluruh dan dikaji impaknya kepada kawasan sekitarnya jika pembangunan tersebut dilaksanakan. Saya nak tekankan sekali lagi bahawa boleh dilakukan pembangunan tapi perlu ada satu kajian yang menyeluruh dan perlu mendapat kelulusan daripada JPS dan agensi-agensi yang berkenaan lah. Okey, so inilah kita tadi saya dah sebut salah satu kawalan pembangunan di Pantai Berlumpur adalah anjakan pembangunan adalah 400 meter dari garis pantai ni, ikut garis panduan kita 197, dan saya juga nak maklumkanlah garis panduan ni dah agak lama. So kita sedang cuba mendapatkan peruntukan untuk kita revise kaji semula garis panduan ni, dan kita dalam masa yang terdekat insya-Allah kita akan keluarkan garis panduan yang latest lah, yang terkini sesuai dengan keadaan sekarang. Okey, ini seterusnya yang keempat, pembinaan struktur di pantai. So JT ini pun sekali lagi saya nak tekankan yang dibuat tanpa kajian. So benda ni juga boleh menyebabkan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, pemusnahan zon penampan, ketinggian ombak boleh dikurangkan daripada 13% ke 66% dengan jarak 100 meter paya bakau. So ni kajian-kajian kita yang lepas menunjukkan dengan adanya paya bakau boleh mengurangkan ketinggian ombak dan seterusnya mengurangkan force dia lah, dan tidaklah berlaku hakisan yang serius. Okey, teruskan. Ini lagi lah contoh-contoh pembinaan struktur di pantai yang boleh mengganggulah kestabilan dan boleh menyebabkan hakisan di kawasan pantai. Teruskan. Okey, ini pun samalah untuk kita pembinaan yang tidak terancang ni boleh menyebabkan gangguan kepada angkutan endapan tadi, pelamongan pasir yang tidak terkawal, meneruskan sungai sewenang-wenangnya, pembinaan pangan atau cuaca yang tidak rancang. Ini akan menyebabkan berlaku halangan di upstream, so pasir-pasir tak turun ke muara, dan laut ombak ni dia ada satu aktiviti, dia mengagihkan endapan tadi sepanjang shoreline supaya berlaku penambakan semula kepada shoreline tu untuk kita kekalkan shoreline tu tersebut, dan seterusnya untuk menghalang daripada hakisan berlaku dengan teruk. Okey, teruskan. So ini pun samalah, ini contoh kita nak tunjuk bahawa pelamongan pasir, ni, okey, teruskan. Okey, so bila dah tak ada pasir, ombak akan makin besar, melanda pantai, dan berlaku lubang korekan yang besar di pinggir pantai, dan kalau dalam kes yang teruk boleh menyebabkan kerosakan kepada struktur, kalau ada bangunan rumah dan sebagainya, akan berlaku runtuhan dan mungkin akan menyebabkan kehilangan harta benda, kehilangan nyawa dan sebagainya. Okey.
Baiklah, punca hakisan ini berlaku. Di peringkat jabatan, selaku jabatan yang dipertanggungjawabkan atau dengan lebih jelas diberi kuasa untuk memelihara kawasan zon pantai di negara ini, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengawal hakisan pantai ini? Mungkin Saudara Khairul Sabri boleh terangkan sedikit? Okey, baik. Di peringkat jabatan di bawah bahagian pengurusan zon pantai lah, basically untuk menangani isu-isu hakisan ni, kita di jabatan kita menggunakan dua kaedah lah, dua strategi, iaitu strategi jangka pendek ataupun lebih dikenali sebagai corrective measures, dan juga kaedah jangka panjang, iaitu preventive measure. So basically kalau jangka pendek ni dia lebih kepada langkah-langkah kawalan segera lah untuk bagi menjalankan kerja-kerja kejuruteraan seperti pembinaan struktur kawalan hakisan di kawasan-kawasan yang kritikal untuk melindungi nyawa dan juga harta benda lah. Basically pemantauan berterusan ni akan dilaksanakan bagi kawasan-kawasan yang tidak kritikal. So dengan erti kata lain, jangka pendek inilah langkah-langkah segera yang kita laksanakan supaya untuk mengelakkan kawasan yang telah mengalami hakisan tu terus terhakis lah. Okay. Dan untuk strategi jangka panjang pula, ia melibatkan dari segi kawalan pembangunan lah, menjalankan kerja-kerja perancangan guna tanah seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji tadi melalui ISMP dan juga garis panduan JPS yang 1/97 tu, itu sebagai saya boleh katakan sebagai kitab kita lah Tuan Haji, untuk rujukan kita dan juga rujukan kepada pemaju-pemaju di kawasan pantai. Maknanya sebelum melaksanakan kajian, sebelum melaksanakan sesuatu projek di kawasan pantai tu, dia perlu mendapatkan membuat analisis terperinci lah bagi memastikan perancangan ataupun cadangan pembangunan tu tidak menjejaskan kita punya garis pantai dan juga keadaan dalam sekitar kawasan tersebut. So basically inilah dua strategi yang dilaksanakan oleh jabatan dalam memastikan kawalan hakisan itu dapat dijagalah. So dalam strategi jangka pendek ini basically ia bukan pembinaan seperti mana sebelum tadi, melibatkan pembinaan struktur lah di kawasan-kawasan yang kritikal. Tujuan utama kita buat struktur ni adalah bagi tujuan untuk kita mengelakkan kehilangan lebih banyak, terutamanya kepada kemudahan-kemudahan yang struktur terbenda lah, dan juga kawasan tanah yang bernilai tinggi. So bagi strategi jangka panjang, ianya melibatkan penambahbaikan kepada aspek pengurusan zon pantai. Untuk makluman pendengar semua, basically kita telah kebanyakan negeri telah diwujudkan SMP, dan kita pun dalam RMK 12 ini juga kita dalam proses untuk menambah lagi SMP yang di negeri-negeri yang belum ada. So dalam perancangan RP2 juga mungkin saya boleh nyatakan di sini, kita pun merancang untuk review balik SMP yang telah lama, contohnya seperti di Penang. Dan so basically itulah strategi yang untuk jangka panjang, untuk kita kawal sebelum pembangunan itu dilaksanakan kawasan pantai, kita kawal dulu dan kita rancang dan kita kawal supaya benda ni pembangunan itu tidak merosakkan kita punya keadaan pantai. So dalam perlindungan garis pantai ni juga kita ada juga 4 lah kaedah yang biasa dipakai sama ada. Yang pertamanya do nothing, tidak mengambil apa-apa langkah pengawalan di kawasan hakisan. Mungkin disebabkan kawasan tu tak ada tak memberi impak yang tinggi lah kepada ekonomi dan juga harta benda. Dan yang keduanya melalui pengurusan risiko, maksudnya menaik taraf sistem amaran dan juga pembangunan SMP. Yang ketiganya adalah melalui pengekalan, maksudnya kita kekalkan keadaan perlindungan sedia ada ataupun kita pulihkan atau membaiki perlindungan sedia ada untuk memastikan struktur yang dah ada tu mencukupi untuk menangani isu hakisan kawasan tersebut.
Yang keempatnya adalah melalui kaedah perubahan. Yang ini melibatkan menaik taraf perlindungan di kawasan sedia ada. Contohnya macam di di kawasan Batu Rakit yang awal tahun baru ni perlindungan sedia ada tu dah ada, tapi disebabkan oleh berlakunya limpahan air laut disebabkan oleh keadaan air pasang tinggi dan juga keadaan storm pada waktu itu menyebabkan limpahan kepada jalan raya Connis Road di kawasan tersebut. So perkara seperti inilah perubahan. Maksudnya kita naik taraf balik struktur kita supaya level of protection tu kita dapat tinggikan untuk memastikan tiada limpahan untuk masa-masa akan datang lah. Dan pembinaan perlindungan di kawasan hadapan garis pantai, yang ini pun salah satu struktur lah untuk kita panggil kita sebagai double layer protection tu Haji, supaya struktur hakisan yang sedia ada di kawasan garis pantai sedia ada ni kita dapat lindungi dengan lebih bagus lah. Okay. And then membina perlindungan di kawasan belakang garis pantai, ini sama ada pembinaan seawall kan, dan juga membina perlindungan berlapis dengan mengekalkan perlindungan sedia ada di samping membina perlindungan baru di kawasan belakang. So ini adalah integration lah tu Haji. So maksudnya contoh kawasan tu kawasan berpasir, tapi dia sangat kritikal dengan kawasan hakisan. Mungkin pendekatan yang bahagian boleh laksanakan adalah melaksanakan satu contoh untuk total protection dulu. Kita adakan contoh macam some sort of revetment, dan di hadapan revetment tu kita letak beach nourishment. So untuk memastikan andai kata, sebab seperti mana yang kita tahu beach nourishment ni dia tak kekal, bukan solution yang permanent. So by time dia akan bergerak disebabkan oleh tindakan ombak. So bila pasir pantai tu hilang, at least ada satu layer lagi di belakang untuk memastikan garis pantai kita tak teruk terhakis lah. Tuan Haji Zainal Fikri, bolehkah terangkan bagaimana kaedah-kaedah soft engineering pula? Okey, terima kasih Puan Ju. Sebelum saya jawab soalan tu, untuk para pendengar yang ada soalan, saya harap boleh kemukakan di Facebook Live. Sebab 15 orang engineer saya akan menjawab. Kalau dalam Zoom ni susah sikit. So, okey, kita teruskan. Okey, kita ada dua tadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Encik Khairul Sabri. Kita ada hard engineering dan kita ada soft engineering. So saya akan detailkan setiap satu ya. Okey. Antara hard engineering ataupun translation dia apa dia Encik Khairul Sabri? Hard engineering, keraslah. Okey. So ni yang saya rasa semua rakan-rakan pendengar sentiasa lihatlah, lapis lindung batu ataupun term teknikal dia rock revetment. So yang ni kita banyaklah diguna pakai untuk kita melindungi shoreline kita supaya tidak terhakis oleh hentaman ombak yang kuatlah. Yang seterusnya pemecah ombak, breakwater. Di Kelantan ada 2-3, di Terengganu pun dah ada. So breakwater ni adalah hard engineering yang kita design supaya mengurangkan daya ombak tu dan di samping memberi keselesaan kepada nelayan-nelayan keluar masuk. Dengan breakwater ni kita boleh design bukan saja dapat mengawal hakisan, kita juga dapat mengekalkan kedalaman laluan kapal. So salah satu lagi masalah nelayan selain daripada hakisan di pantai ini adalah laluan pelayaran tu. Kalau kadang-kadang dia akan jadi semakin cetek. So itu menyebabkan nelayan-nelayan kita tidak boleh keluar masuk secara bebas lah. Maknanya kena tunggu air pasang dan sebagainya. Dengan adanya pemecah ombak ni kita boleh design yang paling berjaya setakat ni ialah di Kuala Pahang. So kita nak mengekalkan kedalaman adalah minus 2.5. So setakat ni dah 8 tahun. Pemecah ombak kita yang berbentuk sisir tu. Orang Kuala Pahang boleh melawat. Orang Pahang boleh melawat dan kita dapat mengekalkan kedalaman tu sehingga ke
hari ini, dan pihak Jabatan Laut tidak perlu melakukan kerja-kerja pengerukan dan itu juga merupakan satu penjimatan. So groin pun lebih kurang juga. So dengan adanya struktur ni kita dapat mengekalkan insya-Allah kedalaman yang diperlukan untuk pelayaran. Dan ada juga untuk kita menjimatkan penggunaan batu, kita guna concrete block. Concrete block ni kita ada beberapa jenis lah, pattern-pattern masing-masing. Dan dengan concrete ni pun dia sama dengan revetment, cuma dengan concrete block ni maknanya kita boleh buat sendirilah dengan design yang kita pilih. So dia boleh menggantikan batu, so kita tak perlulah membuat mengambil batu daripada Bukit Bukau. So kita terus, dan kita masih lagi meneruskan kajian, dan saya nak buka peluang ini kepada researcher di universiti supaya datang dengan cadangan-cadangan macam mana kita boleh buat satu struktur yang kita tak perlu guna batu daripada bukit, kita boleh guna konkrit dan boleh juga mungkin kita secara komposit dengan bahan-bahan buangan kita semula ni, dengan botol-botol yang dibuang tu mungkin itulah maknanya JPS mengalu-ngalukan lah. Kalau ada researcher pendidik dekat universiti, Nahrim dan sebagainya, kalau ada cadangan. Dan pihak JPS pun memang sentiasa membuat kajian ni, dan kita open lah kepada cadangan dari pihak luar. Kita tak claim kita saja pakar dalam pantai ni, kita perlukan kepakaran daripada universiti dan seluruh negara. Kalau ada idea dan sebagainya, boleh masuk ke Facebook BPZP, Bahagian Pengurusan Zon Pantai, boleh bagi cadangan, boleh datang ke pejabat saya, kita boleh ada kebincangan. Dan kalau ada syarikat-syarikat yang ada produk-produk yang menarik, boleh pohon kepada saya untuk buat pembentangan. Baru ni ada dari Taiwan, dari Jepun yang telah membuat pembentangan, dan insya-Allah kalau sesuai dan dilaksanakan di negara kita, so kita akan mula gunakan benda-benda yang baru, yang mesra alam, yang lebih menjimatkan, dan yang paling mustahak kalau boleh menggunakan barang-barang kita semula ni lah. Okey, so kita guna hak engineering ni tujuannya sebagaimana yang kita telah sebutlah beberapa kali tadi, untuk mencegah pengunduran garis pantai. Sebab bila berlaku pengunduran garis pantai, di belakang garis pantai itu ada struktur, ada kemudahan awam, ada jeti, ada jalan raya. So dia boleh menyebabkan satu kerugian besar kepada kerajaan, kepada rakyat. So kita guna hak engineering ini untuk mencegah pengunduran garis pantai, shoreline tadilah. Untuk mencegah kehilangan memerangkap sedimen, macam breakwater tadi, macam groin tadi. So dia memerangkap sedimen. So sedimen tu, pasir itulah kita nak biar berada di sekitar kawasan yang sama. Kalau lah Cik Sabri sebut tadi Kuala Nerus, Pak Nun tu, kita nak pasir tu bergerak dalam kitaran Pak Nun. Kalau di Pantai Maran tu kita nak pasir tu bergerak dalam kitaran tu dah. Baru ni ada satu statement daripada Datuk Ketua Pengarah saya. Kita nak kekalkan pasir Malaysia ni di Malaysia. Sebab ada juga sekarang ni import pasir kita, ekspor pasir kita ke luar negara. So sekali pasir tu dah ke China, ke negara-negara lain, dia tak akan balik dah ke negara kita. So kita nak maintain supaya pasir-pasir ni berkitar dalam negara kita saja. Dia boleh ke utara, lepas tu dia akan balik ke selatan. Dia jangan keluar daripada negara kita. Itu adalah satu hasrat besar JPS sekarang lah, supaya kita dapat mengekalkan pasir Malaysia di Malaysia. Juga hard engineering adalah kita untuk wave attenuation lah, kita untuk pelemahan ombak tadi lah. So bila daya force ombak tu berkurangan, so kuranglah hakisan tu. Itulah tajuk kita hari ni, apa yang kita boleh buat, biarkan ataupun kita bertahan. So inilah salah satu defense kita supaya ombak tu menjadi lemah dan tidak berlaku hakisan yang sangat-sangat serius kepada garis pantai kita. Betul lah, sama juga lah pelesapan tenaga ombak. So with energy dissipation supaya tidak berlaku
hakisan yang teruk lah. So secara keseluruhannya hard engineering ini kita gunakan untuk kita mengekalkan garis pantai kita supaya tidak berlaku kerugian kepada harta benda dan juga nyawa lah sebenarnya. Dan sebenarnya kita boleh design mencari development itu satu masa. Pasir itu akan datang balik. So kalau kita tengok benda ni sedang berlaku di Pantai Sabak. Kalau mungkin 5-6 tahun lepas kita tengok batu. Kita tengok ada satu wall, ada batu-batu. Sekarang dah banyak pasir-pasir timbul balik dan insya-Allah kita akan dapat balik Pantai Sabak yang saya dulu tahun 80-an sentiasalah berkelah di kawasan Pantai Sabak tu. Okey, kita teruskan. Okey, inilah contoh-contoh gambar-gambar yang menunjukkan bahan pembinaan construction material yang JPS gunakan setakat ni. So ni adalah detail lah dari segi macam mana kita construct rock development lah. Ni untuk pelajar-pelajar di universiti lah. So kita ada lapisan geotextile. Bukan senang kita nak lay geotextile itu di dalam laut. Kita kena ada diver, penyelam yang akan selam dulu dan memastikan geotextile itu di-lay dengan betul, di level yang betul. So banyaklah aspek-aspek engineering yang kita pakai untuk kita lay geotextile ini, and then barulah kita mula letak batu dari under layer, armor layer dan hingga sampai kepada level yang kita kehendaki. So level yang kita kehendaki itu kita design berapa yang kita perlu supaya berdasarkan kepada keperluan kita lah. Kita nak ombak melepas berapa inci, kita nak ombak tak melepas langsung, kita boleh design. So untuk pelajar-pelajar universiti, kejuruteraan pantai ni sangat luas, sangat dinamik dan saya menjemputlah semua pelajar-pelajar universiti yang berminat, boleh sama-sama melupuri menceburi bidang kejuruteraan pantai ini sebab dia satu bidang yang luas dan negara memang memerlukan tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga pakar supaya kita dapat menggembeling tenaga untuk kita mempertahankan tajuk kita tadi bertahan. So kita kena bertahan supaya kita dapat garis pantai kita sekurang-kurangnya yang ada sekarang ni, yang ada tahun 2020 ni, 2021 ni, supaya tidak mengundur lagi. Sebenarnya banyak dah kita kehilangan tanah-tanah dan bagaimana saya sebut tadilah untuk RMK 12 ni saja kerajaan memperuntukkan hampir 500 juta. Dan tahun 2021 ni saja saya telah belanjakan hampir 50 juta untuk kita melaksanakan untuk hakisan pantai saja. Di JPS ni kita bukan saja tengok hakisan pantai, kita juga tengok muara, kita juga tengok benda yang baru, fenomena air pasang besar yang Cik Khairul Sabri sebut tadi. Jadi 500 juta yang saya sebut tadi hanya untuk hakisan. Kita ada lagi peruntukan untuk muara, untuk fenomena air pasang dan benda-benda lain lagi lah. Okey, okeylah, yang ni saja detailing kita lah. Pro dan con untuk kalau kita buat development, pro dia garis pantai dapat dikekalkan, kehilangan sedimen di pantai dapat dihalang, kontra dia tidak menyumbangkan kepada proses pantai, kalau ada sedimen, ni akademik dia lah, reflect with energy dan sebagainya. Dia memanglah apa-apa structure pun kita ada pro and con, tapi untuk kita mengekalkan garis pantai kita, lapis lindung ini adalah satu struktur yang efektif lah. Okey. Ini satu lagi pemandangan rock development kat mana ni, Cik Khairul Sabri? Kebanyakanlah struktur JPS macam ni lah. Kita ada crest, kita ada slope dia dan kita ada toe dia. So bila ombak menghentam tu, so akan shoreline kita tidak akan terjejas. Okey, teruskan. Okey, ini satu contoh yang menunjukkan sebelum Pantai Sabak Kelantan. Ini memang saya terlibat semasa construction dan memang salah seorang pakar pantai, Engineer Arman, masa itu masih baru menyertai JPS juga terlibat dalam projek ini. Tengoklah macam mana teruknya gambar sebelah kiri itu, and then kita dah buat protection dan yang terbaru sekarang atas development tu dah ada pasir.
dan kita dah dapat balik insya-Allah pantai kita. Teruskan. Okey, ni untuk lapis lindung Tanjung Sauh sahabat berenam. Orang sahabat berenam boleh confirm, tengok inilah keadaan semasa berlaku hakisan yang tidak terkawal, dan inilah development yang kita buat, yang JPS buat, dan kosnya memanglah sangat tinggi lah. Okey, teruskan. Okey, ini satu lagi contoh Taman Gukpat Tanjung Batu Bintulu, Sarawak. Ini pun juga kalau kita tengok sebelah kiri saya, keadaan semasa berlaku hakisan yang teruk, dan selepas pembinaan, so kita dapati garis pantai kita makin stabil, dan saya rasa yang paling itu sekali, nilai hartanah pun tak jatuh, penduduk pun rasa selamat, tenang dan sebagainya. Kalau kita berada di apa ni, semasa hakisan tu, saya rasa nak tidur pun tak boleh sebenarnya. So inilah sumbangan yang diberikan oleh JPS. Ini pun ada lagi menunjukkan gambar-gambar lapis lindung di Kuala Sungai Pontian. So Sungai Pontian pun ada semualah struktur-struktur sebegini di seluruh negara lah. Okey, so pemecah ombak ni adalah satu struktur saya dah sebutkan tadi lebih kurang yang dibina berhampiran dengan pantai. Terdapat 3 jenis breakwater, kita ada offshore, kita ada nearshore, kita ada beach breakwater. So ianya berbeza dari segi kedudukan, tata letak struktur tersebut berfungsi untuk memecah ombak sebelum sampai ke pantai. So dalam term teknikalnya kita mengurangkan force ataupun tenaga yang akan menghentam pantai lah. Dan terdiri daripada, kita dah tengok tadi plan cross section tadi, kombinasi komponen batu, pasir dan geotekstil. So geotekstil itu lapis bawah sekali, pasir dan batu. So kombinasi ini akan menjadi suatu struktur yang teguh dan bolehlah menangani masalah hakisan pantai. Okey, so inilah so kita ada juga macam-macam jenis lah breakwater ni. So kalau para pelajar dari universiti nak lebih detail, so saya jemputlah datang ke JPS BPZP ni. Teruskan. Okey, ini pun lagi lah macam-macam groin dan sebagainya. Teruskan. Okey, ini pun adalah. So ni macam mana groin berfungsi lah. So bila ada pembinaan groin tu, ombak tu akan tersekat, dan di belah kiri saya tu shoreline before groin construction. Lepas tu kita bina groin, so akan berlaku penambahan penambakan pasir yang terperangkat kerana tak boleh bergerak ke belah kiri itu, menyebabkan berlaku pertambahan shoreline. So shoreline dapat dikekalkan, malah ditambah lagi supaya untuk kegunaan kita lah. Okey, teruskan. Okey, so ni satu secara teknikal lah. So direction of littoral drift ni, so pergerakan kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok adalah ke utara, dan pasir itu akan terlekat di groin kita tadi. So menyebabkan boleh membantulah dari segi shoreline itu dapat dikekalkan, dan tuan-puan boleh tengok sebelah kanan tu rumah berderetan. So bayangkanlah kalau shoreline ini mengundur sampai kawasan perumahan, penduduk harta benda akan rosak, nyawa boleh terancam. So inilah kegunaan untuk kita buat groin ini, supaya kita dapat mengekalkan garis pantai dan seterusnya tidak berlaku kerosakan kepada harta benda, malah boleh mengancam nyawa lah. Okey, ini satu lagi contoh bagaimana groin. Bayangkan kalau tanpa groin akan berlaku hakisan kepada shoreline, dan tengoklah perumahan-perumahan yang berlaku di belakang. Itulah apa yang JPS rancang, apa yang JPS sumbangkan untuk negara kita, supaya semua penduduk tu aman dan tidak berlaku kerosakan harta benda, dan yang paling sedihnya boleh juga menyebabkan kehilangan nyawa. Ini satu lagi contoh groin. Ini saya rasa di negara kita ni. Okey, teruskan. Okey, tadi saya dah terangkan struktur groin adalah struktur kawalan hakisan yang dibuat daripada konkrit ataupun batu. Yang ini konkrit blok. So konkrit blok ni menggantikan batu tadilah. Pemasangan secara interlocking di tapak berbagai bentuk dan fungsi lah. Kita boleh design inilah sebagaimana yang kita
yang kita perlukan. Ini satu contoh flat slab. So yang ni lagi mudah sebab pemasangan pun hanya perlu 2 orang. Tidak memerlukan mesin-mesin yang besar. Hanya 2 orang pekerja diperlukan dan boleh diaturlah sesuai lah kalau kita yang jentera-jentera besar tak boleh masuk, kawasan-kawasan yang lembut, kawasan-kawasan pulau yang jauh. So struktur begini sesuai. Tapi kajian reka bentuk mesti dilaksanakan dululah sebelum kita memilih struktur yang betul lah untuk pantai-pantai yang tertentu. Okey, ini bila dah siap cantik. Yang ni saya rasa ada di Kedah, Pantai Merdeka. Walaupun sekarang ni ada isu hakisan sedikit selepas daripada flat slab kita ni, dan insya-Allah kita pohon yang ni di Pantai Kelebang, Melaka. Yang sebelah kanan tu Pulau Pinang. Ini pun ada di Kedah, Pantai Merdeka. Okey, so kita ni detailing cara kita pemasangan armor unit ni untuk kita pemasangan lebih mudah lah dan tidak memerlukan jentera-jentera berat yang terlalu besar dan seterusnya kos pun lebih rendah. Okey, next. Ini contoh-contoh lagi pemasangan ni pelbagailah yang ada di seluruh negara. So saya rasa boleh Google lah untuk pelajar-pelajar universiti boleh Google. Ini di Kampung Haji Sirat, Selangor. Yang ni boleh mungkin sekarang dah pasir dah mula timbul lah kot. Okey, teruskan. Ini ada lagi contoh-contoh lagi lah. Okey, ini CDS. CDS ni adalah salah satu inovasi daripada JPS lah. Pada rasanya direka untuk melindungi di kawasan backshore yang kadang-kadang berlaku selepas ribut besar. Blok-blok tersebut dapat disusun sebagai dinding bertingkat rendah atau dalam bentuk permukaan laut yang bercerum. So dia boleh diguna di tempat-tempat, pelbagai tempat dan ikut kesesuaian. Dapat mengurangkan tenaga ombak sebagaimana yang kita telah terangkan tadi dan seterusnya membolehkan garis pantai negara dilindungi. Itu yang mustahil. Kita nak melindungi supaya tidak ada pergerakan. Ini contoh di Pantai Punggol, Batu Pahat. So ini yang telah siap dipasang. So saya rasa insya-Allah masih bertahan dan kita pun dapat mengekalkanlah garis pantai kita. Ini pun lagilah contoh-contoh yang diguna pakai struktur yang diguna pakai oleh ini Padang Kemunting Alur Gajah. Alur Gajah Melaka kan? Ya, okey. So kita ada juga Science Lab yang merupakan proyek inovasi tempatan konkrit blok yang berbentuk S. So dia adalah advantage dan disadvantage dia tu kita tengok ni cantik digunakan di mana ni Cik Sauri? Di Melaka, so di Gunung Melaka, so belakang tu saya rasa resort, so cantiklah dan dia juga dapat memainkan fungsi dia untuk mengekalkan shoreline tadi. Okey, ni samalah. Ini seawall, seawall ni di Penang pun ada. So ni contoh kat mana ni? Penang. Okey, so ni pun sebagai satu penghalang daripada hakisan, ombak datang dari laut terhalang oleh seawall kita, maknanya kawasan kita terselamatlah, tidak berlaku hakisan yang boleh menyebabkan kerugian teruklah kepada pemaju-pemaju di sekitar tu. Okey, itu okey. Setakat itu dulu. Terima kasih. Jadi itulah antara kaedah-kaedah hard engineering yang digunakan. Jadi saudara Khairul Sabri, bagaimana pula dengan kaedah soft engineering? Okey, baik. Soft engineering biasanya bukan melibatkan struktur lah. Soft engineering yang biasa yang sering digunakan oleh pihak jabatan sendiri adalah salah satu ialah beach nourishment lah. So beach nourishment ni basically kita menggunakan pasir-pasir pantai yang berkualiti, setidak-tidaknya sama seperti native-nya material lah untuk memastikan pantai itu, kewujudan pantai itu masih ada lah. So beach nourishment basically dia akan dilaksanakan di kawasan-kawasan
memang yang telah dikenal pasti sebagai kawasan rekreasi. Tujuannya untuk kita mengekalkan fungsi pantai tersebut dan juga untuk mengekalkan dia punya tujuan rekreasi untuk kawasan-kawasan pantai itu. So itu adalah salah satulah beach management. Yang keduanya soft engineering ni kita boleh relate juga dengan mangrove replanting. Sebab seperti mana yang slide-slide awal tadi, kalau kita tengok banyak kawasan-kawasan bakau, paya bakau sendiri telah ditebus guna untuk tujuan sama ada untuk tujuan penggunaan kayu bakau ataupun untuk tujuan dipanggil aquaculture, seperti kolam ternakan udang. So bila pemusnahan bakau ni berlaku, so salah satu cara yang kita boleh lakukan ialah dengan mangrove replanting. Pihak JPF juga ada buat kolaborasi bersama pihak Jabatan Perhutanan dan juga FRIM untuk sama-sama memberikan mengadakan collaboration untuk tujuan penanaman bakau ni lah. Okay. Seterusnya kaedah yang kita boleh relate dengan soft engineering ni ialah melalui geotextile, geotube lah. Kita letakkan geotube. Kalau orang layman dia akan panggil sebagai ikan paus terdampar. So dia sebenarnya adalah struktur geotextile yang dibuat sebagai geotube, dan kita akan letakkan pasir itu. Basically kawasan yang sesuai untuk penggunaan geotube ni lah kawasan-kawasan yang berbakau lah. Sebab tujuan dia bakau, kalau apa yang saya difahamkan oleh pihak Jabatan Perhutanan dan juga FRIM, anak-anak pokok bakau ni dia boleh tumbuh pada ketinggian ombak yang kurang daripada 0.3 meter. So untuk tujuan mangrove replanting ni biasanya kita akan letakkan satu geotube ni lah di hadapan kawasan, sebab geotube ni compare dengan breakwater dia slightly cheaper lah. Cumanya untuk kawasan bakau dia tak boleh letak satu struktur batu yang keras sebab dia akan berlaku pemendapan. Sebab kawasan bakau ni biasanya kawasan yang berlumpur. So kaedah geotube ni dilaksanakan, tujuannya adalah untuk dissipate dia punya tenaga ombak tu, supaya ombak yang melepasi struktur tu akan kurang dari segi ketinggian, dan keadaan ini akan membolehkan mangrove anak-anak bakau ni akan tumbuh dengan baiklah. Dan salah satu kaedah yang pernah dilaksanakan di negara kita sendiri ialah satu lagi pressure equalization module, PEM, yang mana kalau mungkin orang-orang di Kuantan, pantai Teluk Cepedak, so ini adalah salah satu kaedah soft engineering yang digunakan. Dia menggunakan modul-modul pipe untuk reducekan dia punya groundwater table dan juga beach nourishment di atasnya. So dengan menurunkan groundwater table ni menyebabkan pasir yang kita tambak di kawasan pantai itu boleh bertahan lebih lama lah compare dengan kalau kita just menambak saja. And then kalau tak silap saya, memang setakat ini hanya di Kuantan telah salah satunya pilot project lah untuk kaedah pressure method. And then berbeza dengan salah satu lagi, kalau tak ada dalam slide ni, ialah beach dipanggil BMS, Beach Management System, yang ini telah dilaksanakan di pantai Port Dickson. Kaedah lebih kurang sama dengan pressure method, cuma BEM ni dia menggunakan pumping system lah. So dari segi maintenance cost untuk pumping itu agak tinggi, dan ini pun tidak dilaksanakan lah. Okay. Biasanya untuk soft engineering ini dia hanya menggunakan struktur kecil ataupun tidak ada lah basically. So basically dia hanya menggunakan pasir lah. Okay. Dan juga soft engineering yang melibatkan penekanan kepada kesan pemeliharaan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Macam saya maklumkan tadi, kaedah PEM atau BEM ni ialah kaedah inovasi yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Okay.
beach nourishment seperti dimaklumkan tadi, amalan yang kita menambahkan pasir atau sedimen dalam jumlah yang besar ke pantai untuk mengawal hakisan dan juga meningkatkan kelebaran pantai. Ini kalau tuan-tuan pergi belah-belah pantai timur, kawasan apa ni, Batu Rakit, kan, kawasan Teliput, kawasan Tok Jembal, memang ini adalah kaedah yang kita gunakan beach nourishment untuk kita mengekalkan atau mengembalikan pantai di kawasan tersebut. Sebab kita tahu pasir-pasir ini adalah sumber utama adalah daripada muara-muara sungai. So bila ada kesekatan disebabkan oleh pembinaan struktur, so sedimen tu dah tak ada untuk ombak ni agihkan seperti mana yang Tuan Haji maklumkan tadi. So kita terpaksa secara manually kita kena hantar balik pasir kawasan itu untuk kita createkan pantai-pantai tersebut. Okay. So ini adalah untuk tujuan ilmiah dari segi untuk pelajar-pelajar apa kaedah kelebihan-kelebihan beach nourishment ni, saya ingat ini tak apa. Ini dari segi kekurangan lah, bukan kaedah pengolahan yang kekal. Betul, orang-orang akan cakap, Tuan Haji ya, kita buat pasir ni seolah-olah kita buang duit ke laut. Kan, cumanya sebab kita dari segi engineering, dari segi teknikalnya ialah satu kaedah yang sangat sesuai untuk kawasan-kawasan berpasir compare dengan kawasan menggunakan kaedah yang hard structure lah. So basically dari segi kos lebih kurang 3 juta untuk setiap kilometer dengan kelebaran 50 meter dry berm biasanya lah, dengan sloping 1 hingga 10. Okey, ia memerlukan sumber pasir yang banyak. So kita tahu negara kita ni, Malaysia, especially muara-muara sungai yang besar ni, kuantiti pasir adalah banyak. So that's why berlakunya banyak pemendapan-pemendapan. So secara mungkin secara logiknya, instead of kita jual pasir keluar, kita pindahkan pasir itu ke pantai-pantai kita untuk kita kekalkan. Okay. So inilah schematic diagram macam mana pelaksanaan beach nourishment dilaksanakan. So kalau gambar atas tu sebelum ada beach nourishment, so ombak tu akan terus menghantam pantai lah. So selepas ada nourishment, basically kita dah jauhkan pukulan ombak tu lebih ke depan. Okay. So ini contoh lagi typical section untuk macam mana kita buat ni. So memang betul kita buat beach nourishment ni seperti mana design asal mungkin untuk 60 meter dry berm. Tapi kita tahu ombak pasang surut sentiasa berlaku 24 jam 365 hari setahun. Sentiasa berlaku, tak pernah berhenti. So selepas kita buat beach nourishment 60 meter dry berm ni, basically mungkin dalam 1-2 monsun kita takkan dapat lagi dah 60 meter dry berm tu, sebab tindakan semula jadi ombak, pasang surut dan arus ni dia akan mengubah kepada mereka bentuk yang semula jadilah, daripada 60 mungkin jadi 40, mungkin jadi 30, tergantunglah kepada ni. So inilah gambar contoh beach nourishment. Okay. Ini di kawasan Port Dickson. Sebelum ni kita ada seawall, tapi seawall ni sebenarnya kita tidak menggalakkanlah penggunaan vertical wall untuk kawasan pantai, sebab bila ombak datang pukul, especially waktu high tide, ombak datang pukul kepada seawall tu, basically dia amplify daripada 1 meter dia akan jadi 2 meter. So that's why akan berlakunya scouring di bahagian bawah dan menyebabkan kegagalan struktur. So that's why untuk kawasan-kawasan pasir ni kita memang menggalakkan penggunaan beach nourishment. Kalau tengok yang gambar sebelah kanan ni, untuk initial stage selepas projek siap kita ada 50 meter dry berm, tapi sehingga sekarang kita masih pantai tu masih ada lebih 10 meter lagi selepas 10 tahun punya kerja-kerja penambakan. So ini dari segi geotube, merupakan kaedah juga, kaedah untuk soft engineering. Okay. So dari segi gambar rajahnya macam inilah, kita lebih kurang kita letak geotube tu di hadapan garis pantai untuk tujuan untuk mengurangkan tenaga ombak supaya hidupan semula jadi seperti bakau dapat tumbuh dengan baik. So kita tahu bakau ni bukan buffer, zon penampan utama untuk kita punya garis pantai.
So ini sikit gambar aja lah. Ini di kawasan Tanjung Piai sebelum ni. Okay. So ini mangrove penting yang telah dilaksanakan di Kuala Perlis, Kuala Terai Langkawi dan juga Sungai Berukang di Perak. Okay. Ini kaedah beach management system. Dia menggunakan piping dan juga pump lah. Pump system untuk menyedut air supaya groundwater table itu dapat diturunkan. Seterusnya molekul-molekul pasir yang kita buat untuk penambakan tu dia akan jadi kering, so dia pergerakan tu akan dapat dikawal. Okay. Ini PEM, Project Acquisition Module, sistem inovatif yang berasal daripada Denmark. Macam yang saya maklumkan tadi, dia program perintis ni telah dilaksanakan di Pantai Teluk Sebedak, Kuantan, Pahang lah. Okay. Okay. Kalau last saya pergi bersama, mungkin saya boleh share bersama Datuk Ketua Pengarah. Saya ingat saya sebelum PKP dalam 2019 hujung-hujung tahun, memang kalau kita pergi pantai Teluk Sebedak waktu tu kita dah nampak dia punya pipe tu, maksudnya dah sampai masa untuk kita replenish balik kawasan ni dengan ni lah. Okay. So dari segi way forward kita dalam merancang pelaksanaan kawalan hakisan pantai ni, basically kita telah merancang program penanaman semula anak bakau lah bersama agensi kerajaan FRIM dan juga JAS dan juga badan-badan bukan kerajaan. Seterusnya kita juga mengkaji seperti mana yang dibalungkan oleh Tuan Haji tadi. Kita dalam proses untuk dapatkan pertukarlah untuk kaji semula kita punya garis panduan ni selari dengan kehendak semasa lah Tuan Haji. Dan juga kita juga ada kerjasama dengan agensi kerajaan dalam menguatkan syarat-syarat kelulusan pembangunan di kawasan pantai. Okay, terima kasih. Baiklah, dengan itu berakhirlah pengupasan topik kita pada pagi ini ya. Kita ada beberapa soalan di Facebook sebenarnya. Okay, sila. Tapi saya lihat ada lebih 10 soalan juga. Pilih Jadi 3 soalan. kita akan pilihlah beberapa soalan untuk kita jawab di live pada pagi ini. Okay, soalan daripada Encik Muhammad Nizam. Maaf, soalan daripada Dr. Adib dari UTHM. Okay, saya bacakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dr. Adib dari UTHM. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Soalan saya yang pertama, adakah berlaku hakisan pantai yang kritikal semasa fenomena air pasang besar yang baru berlaku baru-baru ini di pantai barat Malaysia? Dan soalan yang kedua, di kawasan Batu Pahat, JPS telah membina banyak ban tanah bagi projek Johor Barat lebih 30 tahun yang lalu bagi mengatasi masalah kemasukan air laut. Adakah struktur ban tanah ini boleh mengalami kegagalan berdasarkan tempoh masa projek ini yang telah berlangsung selama 30 tahun yang lepas? Projek Johor Barat bagi saya adalah antara projek mega JPS. Jadi Tuan Haji Zana boleh jawab soalan ni? Okay, terima kasih Puan Ju dan terima kasih kepada Dr. Adib yang bertanya soalan. Terima kasih juga kerana sentiasa memberi sokongan kepada Zon Pantai setiap kali ada webinar. Okey, untuk soalan pertama, fenomena air pasang besar terbaru baru ni telah berlaku pada 4 hingga 7 bulan 11 baru ni lah. Dan Datuk Ketua Pengarah JPS pun memang telah membuat permakluman awal lah berkenaan dengan ramalan akan berlaku fenomena air pasang besar tersebut, dan kita telah wawarkan dalam media-media utama negara lah dan termasuk Facebook. So semasa kejadian baru ni memanglah seluruh pegawai JPS seluruh Malaysia
telah memantau keadaan tersebut. Memang berlaku beberapa tempat, memang berlaku, dan beberapa tempat baru pun ada berlaku banjir pantai. Walau bagaimanapun tidak ada laporan ada kejadian hakisan yang serius lah setakat ni. Kita masih memantau, Dr. Adib, dan saya pun menyerulah kepada semua pendengar ini, kalau ada apa-apa maklumat boleh maklumkan kepada saya. Boleh maklumkan melalui Facebook, boleh menelefon kepada pejabat dan sebagainya, dan kita akan mengambil tindakan yang perlu. Dan untuk makluman Dr. Adib dan seluruh pendengar ini, untuk makluman sekarang JPS sedang merancang untuk melaksanakan so kita tahu sekarang ni satunya fenomena pasang besar, yang keduanya kenaikan aras air laut ni oleh pemanasan global. So sebenarnya JPS telah ada peruntukan untuk melaksanakan ban-ban banjir pantai yang baru untuk kita menangani masalah kenaikan aras laut dan air pasang besar ni. So insya-Allah dalam masa 2-3 tahun lagi akan adalah ban-ban ini dibina. Sekarang ni beberapa tempat kita telah siap survey, kita telah kenal pasti Dr. Adib lebih kurang 35 kilo kawasan yang kita akan bina ban baru ni dengan kos, boleh bayangkanlah 35 kilo. So insya-Allah dengan terbinanya ban tadi yang akan direka bentuk oleh bahagian pantai dan mungkin konsultan yang kita akan lantik, insya-Allah akan boleh ditangani lah, bertahan sebagaimana tajuk webinar kita kali ini. Untuk projek Johor Bahru tadi, memanglah struktur bila telah dibina lebih daripada 30 tahun, pertamanya kita dah boleh declare struktur tu memang berjaya lah. Dia telah bertahan di kawasan tersebut melebihi 30 tahun, dan mungkinlah kita tahu, orang-orang teknikal semua tahu dia ada consolidation process, pengukuhan consolidation process, dan mungkinlah ada sedikit sebanyak pemenapan, dan insya-Allah kita akan buat survey dan sebagainya, dan kita akan top up lah kalau perlu, dan kalau sesuai kita akan masukkan dalam projek fenomena air pasang kita yang sedang kita rancang. Soalan ketiga tadi apa, Puan Ju? Ketiga. Saya rasa saya dah cover. Dua je, okey. Dua je. Boleh ni Encik Khairul Sabri nak tambah? Okey, kita ada satu lagi soalan daripada Tolok Burden Squad. Okey. Siapa ni? Okey, selamat pagi semua. Saya okey. Selamat pagi semua. Saya Nur Asman dari UMP. Saya ada beberapa soalan untuk Tuan Speaker. Apakah faktor utama hakisan teruk kategori 1 di Pantai Nenasi Pekan, dan apakah tindakan atau cadangan kawalan dari JPS untuk pantai berkenaan pada waktu ini? Mungkin Cik Khairul Sabri boleh jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih daripada BMP tadi. Okay, soalan berkaitan nasi tadi. Nasi. Kawasan saya bukan. Kenalah orangnya. Okey, kena. Okey. So untuk makluman yang bertanya tadi tu, basically Pantai Nasi tu punca utama hakisan disebabkan oleh tindakan ombak lah ketika monsun. Dan juga kalau kita tengok di bahagian utara bahagian Nasi tu, daripada Tanjung Batu tu, ada juga telah dilaksanakan pembangunan lah, pembinaan struktur-struktur. So ini sikit sebanyak telah mengganggu kita punya littoral pergerakan sedimen kan di kawasan pesisir pantai. So diburukkan lagi dengan keadaan ombak sekarang, setiap kali monsun benda tu akan sentiasa berlaku lah. So untuk makluman tuan yang bertanya tadi, konsep reka bentuk untuk kawasan ni telah pun dibuat. And then basically untuk makluman juga, kita dalam proses sebenarnya dalam proses reka bentuk di kawasan projek ni di Tanjung Batu untuk daripada muara Sungai Tering tu sehingga ke muara Sungai Babar. So sebenarnya proses reka bentuk sedang dalam analisa. Kita tak ada satu
struktur yang khusus. Kita melibatkan pembinaan struktur hard engineering dan juga soft engineering kawasan itu, sebab kita ambil maklum kawasan pantai Tanjung Batu ni kawasan yang berpasir, dan kita ada chalet-chalet di pesisir pantai itu. So kita akan cuba kekalkan, kita akan cuba nilaikan kawasan tersebut untuk solution yang bakal kita laksanakan dalam projek ini nanti akan beri impak yang positif lah kepada kawasan setempat, akan menjadi nilai tambah kepada kawasan itu, iaitu dengan melibatkan pembinaan struktur hard engineering dan juga soft engineering melalui kaedah business management. Saya rasa itu kot boleh menjawab. Puan Moderator, saya nak tambah sikit. So saya nak share, ada echo. Saya nak share kaedah JPS mereka bentuk keseluruhan kerja kita lah. So kalau kita ada dua kaedah, in-house dan kita bagi kepada konsultan lah. So bila konsultan, kita lantik konsultan untuk melakukan reka bentuk, kita ada jawatan kuasa teknikal yang akan menilai. Saya bimbang mungkin pendengar akan terfikir kalau kita lantik konsultan akan buat sukati dia lah. Tak. Sebab konsultan akan mengemukakan inception report yang perlu diluluskan oleh panel daripada JPS. Panel-panel ini adalah pakar-pakar dalam JPS, dan kalau ada pakar-pakaran dari luar, dari universiti dan sebagainya, insya-Allah boleh masuk sekali. Dan yang keduanya, dia akan ada interim report yang pertama, interim report yang kedua, draft final dan baru final. Dan semua peringkat ini akan dinilai oleh panel penilai yang JPS. Kalau sekarang ni saya akan mempengerusikan mesyuarat itu. Jadi kita akan semak dengan teliti, dan bila kita dah pasti bahawa semua benda diambil kira, dan saya dah bentangkan dalam webinar tadi, kemanusiaannya, sosioekonominya, flora faunanya, kita ada rekod semua tu. Kita ada temu ramah dengan penduduk dan sebagainya. Mungkin ada, dan kita ada bengkel-bengkel sepanjang proses reka bentuk tu. Kita akan buat engagement dengan public, kita akan buat engagement dengan stakeholder. So kita akan rangkumkan semua elemen-elemen tadi, barulah konsultan akan propose draft final, dan barulah pihak JPS akan luluskan. So saya nak minta lah kepada semua pendengar ini memberi kepercayaan penuh lah kepada pihak JPS dan kerajaan. Maknanya setiap projek pembangunan yang kita lakukan tu, kita akan nilai daripada semua aspek. Bukan saya kata saya tak nak kritikan, tapi nak maklumkan bahawa setiap projek yang dirancang oleh kerajaan tu, kita telah mengambil kira semua elemen-elemen yang ada di kawasan itu. Saya baru saja buat engagement dengan penduduk kawasan Kuala Nerus dalam hujan lebat pada minggu lepas. So kita turun, kita tengok. Dan bila kita nak buat breakwater contohnya, kita akan jumpa dengan persatuan nelayan. You nak angle mana nak masuk ke breakwater kami? Kita boleh run model kita akan dapat angle-angle yang baik. Tapi yang sebenarnya akan menggunakan breakwater itu adalah nelayan. So kita akan turun bersama nelayan, so kita akan tengok angle mana, dan kita akan modelkan apa yang dikehendaki oleh para nelayan dan penduduk setempat tu. Sebab kita mungkin pegawai JPS, kita akan terlibat dengan projek itu paling lama pun 3 tahun. Lepas tu kita ada yang di Putrajaya, ada yang di KL, saya di Kelantan, setakat tu je. Tapi penduduk tu, anak cucu dia akan menggunakan breakwater tu, akan menggunakan laluan masuk tadi. So kita akan buat engagement dengan, sehingga kita betul-betul puas hatilah, barulah kita laksanakan suatu projek. Itu saja. Saya sekarang balik pada Puan Moderator. Terima kasih. Last. Boleh? Boleh satu? Ada masa lagi kah? Okey, satu last. Satu lagi last. Satu lagi, okey. Kita Saya raihkan pendengar kita. Saya akan ambil satu lagi soalan untuk pagi ni. Baiklah, ini soalan daripada Azlan daripada UTHM. Semua universiti hari ni. Itulah ramai daripada U masuk hari ni. Okey. Thank you.
Tahniah kepada pihak JPS di atas penganjuran siri webinar ini. Soalan dia nombor 1, apakah perancangan pihak JPS terutamanya dalam menangani isu pemendapan di muara sungai dan bagaimanakah pemantauan isu itu dilaksanakan? Dan soalan dia yang kedua, apakah perancangan pihak JPS dalam menangani isu hakisan pantai dan juga pembangunan di kawasan Peranginan sebagai contoh Port Dickson, Langkawi, Batu Feringgi, Pantai Puteri dan beberapa kawasan lagi. Sebagai contohnya di Pantai Cenang, Langkawi, terlalu banyak hotel-hotel dibina sehingga menutup pandangan laut. Suatu ketika dahulu jika kita memandu di Jalan Pantai Cenang itu dapat dilihat lautnya biru terbentang luas, sedap mata memandang. Jadi Tuan Haji mungkin boleh jawab soalan. Okay. Soalan dari siapa tadi? Dari Azlan dari UTHM. Dr. Azlan. Okay, Dr. Azlan. Terima kasih Doktor. So saya rasa ni bukan soalan, ni satu saranan. Okey, so sebagaimana yang telah disebutkan oleh saya dan Cik Khairul Sabri tadi, memanglah perancangan kita akan cuba mengawal lah hakisan, termasuklah di mana-mana pun yang paling besarnya kita akan wujudkan ISMP tu. So semua kerajaan negeri kita minta mengguna pakai ISMP kita. So selepas kini dan sekarang pun di pihak JPS daerah akan membuat komen-komen teknikal dalam permohonan kebenaran merancang daripada pihak maju itu berdasarkan kepada ISMP sedia ada. So daripada situ dan kita berharap dan sebenarnya memanglah kerajaan negeri pun sentiasa mendengarlah nasihat daripada pandangan-pandangan daripada JPS. So semua pembinaan dan apa saja perlulah direka bentuk berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh JPS, dan saya dan tim di bahagian pantai ini akan menyemak permohonan-permohonan itu. Dari segi kebenaran untuk pembinaan sehingga menghalang pemandangan pantai sesedap sesedap mata memandang itu di bidang kuasa PBT. Tapi saya rasa PBT pun akan mengambil kira semua ni. Mungkin yang dah terlepas tu terlepas. Kita move on. Kita move on dan kita laksanakan yang terbaik untuk generasi akan datang, insya-Allah. Mungkin Encik Sabri nak sambung. Okey, itu sajalah Encik Azlan. So kalau ada apa lagi boleh berkunjung ke bahagian pantai. So saya dah balik pada moderator. Okey, baiklah. Nampaknya masa pun dah sampai. Jadi terima kasih Tuan Haji Zainal Fikri dan Saudara Khairul Sabri di atas jawapan-jawapan yang sangat padu itu tadi. Diharap soalan-soalan yang diberikan tadi telah terjawab dengan jelas ya. Baiklah. Jika kita lihat dan dengar dengan jelas semua penjelasan yang diberikan oleh dua orang ahli panel kita tadi, hakisan pantai ini jika tidak ditangani dengan bijak, ianya akan terus mencetuskan masalah di kawasan pantai. Jadi usaha untuk mengurangkan kesan hakisan pantai ini perlu dilaksanakan secara terancang dan bersepadu. Selain daripada kerja-kerja kejuruteraan yang boleh dilaksanakan, ia juga memerlukan kesungguhan dan kesedaran daripada semua pihak. Jadi mungkin Tuan Haji ingin menyampaikan sepatah dua kata dan seterusnya memberi sedikit rumusan dengan pengupasan topik webinar kita pada pagi ini. Dipersilakan Tuan Haji. Okay, terima kasih Puan Ju. Akhir katalah saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar hari ini. Saya tengok lebih kurang 300 orang yang telah menyertai webinar kita hari ini bertajuk Hakisan Pantai, Bertahan atau Biarkan. So maknanya dari keseluruhan webinar kita hari ini kita sedang bertahan. So insya-Allah kita minta sokongan padu daripada semua, termasuklah
pihak universiti. Dan apakah solusinya? Solusinya kita kena sama-sama patuh akur kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui JPS supaya pembangunan yang kita lakukan adalah lestari, mampan dan memberi manfaat. Bukannya pembangunan yang akan sebagaimana saya sebut tadi adalah tangan-tangan manusia yang merosakkan laut dan bumi. So kita itulah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar dan terima kasih juga kepada Urustia Hari Profession Teknikal Negara 2021 dan tahniah kepada semua kaki tangan Profession Teknikal Negara. Kita adalah tulang belakang pembangunan negara dan insya-Allah kalau diberi peluang satu sesi lagi berkenaan dengan fenomena air pasang besar akan dihostkan oleh bahagian pantai. InsyaAllah Engineer Arman, pakar pantai di JPS ni akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan wawarkan lepas ni. So itu sajalah. Sekali lagi saya harap webinar kita selama hampir 2 jam hari ini dapat memberi manfaat, memberi penjelasan kepada semua. Dan jika ada apa-apa persoalan lagi, kalau ada soalan yang belum terjawab di Zoom atau di Facebook tu, saya akan minta kawan-kawan saya jawab. Dan jika ada lagi, boleh terus berhubung melalui Facebook dan juga boleh datang ke pejabat kami di Putrajaya belakang JPA. Itu saja, semoga ada manfaat insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel webinar kita pada pagi ini, iaitu Tuan Haji Zainal Fikri bin Haji Daud, Pengarah Bahagian Penyelesaian Zon Pantai JPS Malaysia, dan Saudara Muhammad Khalil Sabri bin Adwa, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelesaian Zon Pantai JPS Malaysia, di atas perkongsian dan penerangan yang sangat menyeluruh itu tadi. Sekian sahaja, saya Najulaika binti Jamaluddin, sehingga berjumpa lagi di lain waktu, dan terima kasih diucapkan kepada semua peserta webinar kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.